أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الشافي بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyambung apa yang kita bicara mengenai Dr. Burhanuddin semalam. Bagi mereka yang mengikuti kuliah pengenalan kepada perubatan homeopati, kuliah yang kedua akan bermula insya-Allah hujung minggu ini. Siapa yang ingin menyertai boleh menyertainya. Sebab apa? Sebab masih baru. Hari Ahad 9 suku malam baru-baru ni kita telah mula dengan sejarah kelahiran ilmu perubatan homeopati. Dan alhamdulillah telah berjalan dengan baik walaupun terpaksa rakam dalam dua video klip. Tapi tak boleh ditonton lah, hanya boleh ditonton mereka di dalam grup Introduction to Homeopathy 2023. Ini grup baru bukan grup Friends of HBI. Friends who like HBI itu kita boleh on, dan nanti ahli yang baru pun boleh masuk juga grup itu. Tapi untuk bicara pengenalan perubatan homeopati ini, kita telah buat satu grup FB yang baru. So, sesiapa yang ingin masuk dalam tempoh ini masih dalam peringkat awal, dan siapa yang masuk kemudian pun boleh bayaran sama. Siapa yang nak masuk bulan-bulan berikut pun untuk mendengar kuliahnya pun bayarannya tetap sama. Walaupun kita sudah tidak online, tetapi bayaran dia tetap sama. Sebab itu sudah dirakam siap. Kes ini telah berlaku tahun lalu. Ada juga yang berkenaan tidak pernah masuk kuliah dan minta kepada PPHM supaya mengizinkan dia menonton apa yang dirakam di dalam Google Meet. So, setelah dibawa bincang, maka PPHM kata siapa yang nak tonton kena bayar. Kalau orang dulu bayar 300, yang nak tonton begitu Google Meet nak kongsi yang tu pun bayar sama. So, demikian juga dalam kursus yang kita buat dalam grup yang baru ini, siapa yang nak masuk kemudian setahun kemudian pun bayarannya sama. Yang pentingnya dapat masuk dan boleh tonton semua kuliah yang ada di dalam. Dan kita sudah on untuk tahun 2023. Siapa yang masuk sekarang boleh berinteraksi di dalam grup dengan facilitator. Siapa yang masuk kemudian hanya mendengar rakaman sahajalah. So, untuk peringkat awal ni, baru satu kuliah, dan siapa yang nak masuk boleh boleh join di awal ni, baguslah. Kita boleh bertanya kalau apa ada masalah yang kita tidak faham. Okey, semalam saya kongsi satu bahagian daripada catatan Dr. Burhanuddin. Hari ini kita nak kongsi mengenai vital force, apa yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin mengenai vital force. Vital force ini satu topik kita bicara juga dalam kelas pengenalan kepada homeopati, tapi kemudian selepas kita habis bab sejarah dan memasuki bab falsafah perubatan homeopati. Dan hari ini saya nak sambung untuk minggu ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin, memandangkan pengajaran beliau kepada pelajar itu begitu hebat, bermutu, bahasanya tepat, mudah difahami. Okay, kita hari ini kita nak cakap sedikit mengenai apa yang ditafsirkan sebagai vital force.
Dalam ilmu perubatan homeopati, Dr. Burhanuddin merupakan orang yang paling awal yang menghubungkan konsep roh dan tenaga hayat. Okey, konsep roh ataupun bahasa Inggeris disebut bahasa Inggeris kita punya tak datang pula. dia sebut Dr. Hahnemann hanya sebut vital force sahaja. Di dalam badan kita ada vital force. Tapi tidak dikaitkan dengan konsep roh. Kita punya soul. Bahasa Inggeris disebut soul. Soul tidak disebut. Walaupun ada kepercayaan dalam agama Kristian tetapi tidak disebut. Dr. Hahnemann menyebutkan vital force atau dalam bahasa kita ialah tenaga hayat. Tetapi orang pertama di kalangan orang Islam, khususnya di tanah Melayu, Dr. Burhanuddin lah yang menghubungkan antara konsep roh dengan tenaga hayat. Tenaga hayat ini maknanya tidak boleh diasingkan dengan konsep roh. Di mana dengan adanya roh itulah maka wujudnya kehidupan dan kesihatan. Kalau tidak ada roh, tidak adalah kehidupan. Yang ada fizikal takkan hidup tanpa roh. So itulah konsep roh. Dan kalau tidak ada roh, tidak adalah vital force. Roh dengan vital force ini ada kaitan yang sangat rapat dalam konsep yang diterangkan oleh Dr. Burhanuddin dan juga oleh murid-murid Dr. Burhanuddin yang memahaminya. Mungkin murid selepas itu, murid kepada murid-murid Dr. Burhanuddin itu mungkin kefahamannya kurang sikit dan keinginan untuk menghubung dengan roh itu begitu kuat sebab agak susah bagi mereka nak relate. Okey, ini kata Dr. Burhanuddin. Sumber hidup dan sihat dari roh iaitu tenaga dari dalam diri itu. Ahli-ahli perubatan mengenal dan menamakannya tenaga hayat. Ahli-ahli perubatan homeopati mendasarkan kesembuhan itu timbul dari dalam, iaitu dari tenaga hayat. Bukan dari luar, dan kerana kesembuhan itu datang dari dalam bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam, yang menjadikan orang itu menghidap sakit. Okey? Jelas tak? Ahli-ahli perubatan homeopati mendasarkan kesembuhan itu timbul dari dalam, iaitu dari tenaga hayat. Okey? Kalau kita relate dengan roh, maknanya satu konsep yang sangat rapat dengan roh, tenaga hayat. Roh ini pun maknanya lebih kurang mesti bertenaga juga supaya kehidupan itu lancar dan cemerlang, sihat, boleh melawan segala penyakit. Bukan dari luar dan kerana kesembuhan itu datang dari dalam. Kesembuhan itu datang dari dalam bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam. Bagaimana penyakit berpunca dari dalam? Okay, dengar penjelasan Dr. Burhanuddin berikutnya. Yang menjadikan orang itu mengidap sakit. Okey. Kesembuhan itu datang dari dalam bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam yang menjadikan orang itu mengidap sakit. Dan sakit atau penyakit yang ada di luar itu sama ada ia berkuman atau tidak ada kuman adalah penjelmaan kerja yang rosak, yang tidak sihat dari dalam dan dari punca tidak betulnya kuasa hayat. Okey. Pak Dr. Hahnemann pun menjelaskan dalam organon dia dengan panjang lebar. Ada beberapa para juga untuk menjelaskan tenaga hayat. Mudah cerita, dalam homeopati penyakit itu puncanya dari dalam. Walaupun kita kata ia kuman, ia virus COVID, virus macam-macam, ia dari luar. Tetapi hakikatnya
apa yang berpunca dari luar itu, dia tidak boleh memberi gangguan kepada seseorang. Kalau dia datang, kalau tubuh badan kita kuat, ruh kita kuat, vital force yang berada bersama dengan ruh itu kuat, kuman apapun, virus apapun, kesan apapun, kesan tumbukan lah kita kata pun, yang kuat tidak memberi kesan. Kerana bahagian dalaman dan bahagian fizikalnya kuat. Fizikal yang kena, tetapi bahagian dalam yang boleh menahannya kuat, maka tak ada apa-apa. Sebab itu, kalau kita perhatikan, sewaktu COVID-19 mula menyerang Malaysia dan kumpulan yang pertama yang terkesan itu berlaku di Masjid Seri Petaling. Berapa ribu orang yang berada di situ, mereka berpelukan, berjabat salam, bercakap, dan orang yang ada membawa virus COVID itu, sekalipun orang-orang itu sudah berpelukan dengan pembawa virus itu, tidak semua yang kena. Sebahagian kecil yang kena. Dia boleh jadi sebahagian besar. Dan memang kita takut apabila seorang itu kena, dia pergi ke tempat lain, dia akan menyebarkan tempat lain. Isunya ialah kita bercakap mengenai vital force, kita bercakap mengenai ruh yang mengawal antibody, vital force badan itu, sekiranya ia kuat. Tak kira lah virus itu dibawa oleh siapa pun, dia tidak boleh merosakkan tubuh orang tersebut. Tidak ada jangkitan yang kena. So, mereka yang terselamat di dalam pertemuan tabligh Masjid Seri Petaling itu adalah mereka yang secara umumnya kita boleh katakan mereka itu mempunyai ruh dan vital force yang kuat. Sehingga mereka tidak dijangkiti. Mereka yang dia punya vital force dia lemah sikit, tidak begitu baik, mereka terjangkiti. Yang terjangkiti, ada yang teruk kerana vital force dia tersangat lemah, sehingga virus COVID itu boleh tinggal dalam badan dia. Okey, boleh tinggal dalam badan dia dan boleh menyebabkan dia terkena dengan pelbagai simptom. Ada juga di kalangan mereka itu, virus berjaya masuk, berada di dalam badan dia, tetapi dia tidak menunjukkan sebarang simptom. Orang jahat masuk ke rumah kita, dia menghuni di dalam, tetapi dia tidak boleh merosakkan rumah kita. Itu menunjukkan vital force dia pun kuat juga. Cuma dia tidak boleh menghalang daripada virus itu masuk dan berada di situ. Begitulah secara lebih kurang lah, secara mudah untuk kita memahami. Sebab vital force yang dimaksudkan oleh Dr. Hahnemann mungkin kelihatan luas maknanya, tetapi jika diperhatikan pada para 10 buku organon of medicine, sememangnya penjelasan bukan saja daripada Dr. Hahnemann, apa yang kita baca daripada Dr. Burhanuddin tadi itu pun adalah tepat. Organon mengatakan tanpa vital force, organisma material tidak berupaya untuk dapat merasa, bertindak dan mempertahankan dirinya. Ini daripada organon. Ada semacam persamaan, ada semacam persamaan dengan kefahaman kita orang Islam. Tanpa vital force, organisma material tidak berupaya untuk dapat merasa, bertindak dan mempertahankan dirinya. Pada tahap ini, vital force itu sangat dekat dengan konsep ruh yang difahami oleh orang Islam. Tanpa vital force, tubuh akan mati.
yang menyebutkan itu juga Dr. Hahnemann. Walaupun dia bukan Muslim, tapi dia orang yang berkepercayaan adanya Tuhan. Orang Kristian, kita tidak tahu kenapa dia mungkin telah membaca buku-buku daripada Timur Tengah, daripada orang Islam, tapi dia tidak menemui jalan kebenaran dari segi agamanya. Tapi kenyataan ini benar. Dr. Hahnemann sendiri sebut, tanpa vital force tubuh akan mati. Jika tiada roh, kita pun tak hidup. Itu adalah hakikat. Bila kita mati, apabila berlaku perpisahan roh dan jasad. Sekalipun dalam ilmu perubatan, mati itu langsung tidak dikaitkan dengan roh, tetapi berhentinya jantung berdenyut. Lebih kurang begitulah maksudnya. So, itu saja perkongsian kita pagi ini. Saya ini pagi ini ingin menghantar ke tempat ke pejabat pos untuk hantar kepada pelajar-pelajar yang telah memesan buku untuk kuliah pengenalan kepada homeopati. So, jumpa lagi esok, insya-Allah. Saya cuba bercakap satu lagi mengenai kata-kata Dr. Burhanuddin, sebab kita nak lihat kecantikan bahasa Dr. Burhanuddin. Saya ulang balik untuk penutup ni, apa yang Dr. Burhanuddin sebut tadi. Dr. Burhanuddin sebut, dia kata, sumber hidup dan sihat dari roh, iaitu tenaga dari dalam diri itu. Ahli-ahli perubatan mengenal dan menamakannya tenaga hayat atau vital force. Ahli-ahli perubatan homeopati mendasarkan kesembuhan itu timbul dari dalam, iaitu dari tenaga hayat, bukan dari luar. Dan kerana kesembuhan itu datang dari dalam, bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam, yang menjadikan orang itu mengidap sakit. Dan sakit atau penyakit yang ada di luar itu sama ada berkuman, bervirus atau tidak, adalah penjelmaan kerja yang rosak, yang tidak sihat dari dalam dan dari punca tidak betulnya kuasa hayat. Dengan itu, salam buat semua. Mudah-mudahan sentuhan 15 minit ini memberi impact dan kesan kepada kita semua. Itulah Dr. Burhanuddin, Mahaguru Homeopati Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.